kita akan bincangkan tentang pembagian harta zakat. Jadi tajuk inilah tajuk yang kita rasakan sangat penting. Ya, sebab zakat, memungut harta zakat itu penting. Ya, tetapi zakat ini tujuannya untuk disampaikan kepada asnaf. Jadi mencari asnaf itu sebenarnya adalah baginda. Ya, bahkan di dalam Al-Quran tidak banyak nas seperti mana disebutlah asnaf. Ya, tidak banyak nas yang berkaitan dengan harta zakat. Ya, seperti mana disebut tentang asnaf. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Ya. Yang bermaksud sesungguhnya sedekah-sedekah. Jadi dalam Al-Quran seperti mana yang telah saya jelaskan dulu, bila disebut sedekah maka dia merujuk kepada sedekah wajibah, iaitu zakat. Ya. Bila digunakan perkataan infak maka dia lebih banyak merujuk kepada sedekah. Ya. Maka sesungguhnya sedekah-sedekah yang zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ame-ame yang menguruskannya, orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan ialah sebagai satu ketetapan daripada Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi nas ini daripada surah At-Taubah ayat 60. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Asbabun Nuzul atau kitab tafsir yang menjelaskan sebab turun ayat ini, sebab ayat Al-Quran ini majoritinya ada sebab-sebab turun, dan ada ayat yang tidak ada sebab turun pun, hanya Allah Ta'ala yang menjelaskan sebab hukum. Ya, jadi ada situasi ayat ini menjelaskan keadaan ataupun masalah yang berlaku. Jadi mengikut pandangan ahli tafsir, pada peringkat awal Nabi SAW, ya, harta sedekah yang diberikan kepada baginda ni, Nabi SAW terus hadir. Dan asnaf yang Nabi SAW hadirkan ialah fakir dan miskin. Itu peringkat awal. Ya. Namun demikian, orang Yahudi, musuh Islam memang dia mencari jalan bagaimana nak menjejatkan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW sebagai utusan Allah yang dipercayai oleh orang Islam 100%. Dan orang bukan Islam percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kita tahu Nabi SAW sebelum diangkat jadi Rasul pun telah diberi gelaran Al-Amin, yang amanah dan dipercayai. Ya, sebab itulah bila balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi SAW berkata, wahai kaum kafir Quraisy, kalau nak aku katakan di balik bukit ni ada kuda-kuda yang sedang datang, tentera-tentera sedang datang, apakah kamu percaya? Orang kafir Quraisy, kamu percaya? Kamu tak pernah tipu, wahai. Nak menunjukkan status Nabi SAW. Ya, tetapi musuh Islam ini, ya, bila Nabi SAW mendedahkan, ya, tentang ketuhanan, keesaan Allah SWT, maka bermulalah penentangan terhadap Rasulullah SAW. Ya, sebab itu bila kita baca kenyataan Al-Imam Ash-Shahid As-Salbana, ya, beliau telah membuat satu statement. Dia berkata, musuh ini apabila mereka tahu hakikat dakwah kamu, maka bermulalah penentangan. Tapi bila dia belum tahu, dia akan sama-sama gitu, dia akan seronok dengan ini. Namun demikian, bila tahu hakikat dakwah ini bawa oleh pejuang-pejuang Islam, bermulalah penentangan yang terhadap agama Allah SWT. Ya, begitulah yang berlaku pada Rasulullah SAW. Ya, bila Nabi SAW bawa dakwah ni, macam-macam fitnah yang digelarkan kepada Nabi. Ya, tapi semua fitnah Nabi pembohong, tak percaya. Nabi pemecah belah masyarakat, tak percaya. Nabi SAW bawa ajaran sesat, tak percaya. Nabi SAW sebagai contoh adalah seorang yang gila kepada kuasa, tak percaya. Ya, sebab telah ditawarkan kepada Nabi, ya, kalaulah wahai Muhammad, pengusaha-pengusaha Quraisy datang, ya, kalaulah kamu nak jadi raja, kami akan jadikan kamu raja. Kalaulah kamu nak harta, kami akan kurniakan harta yang bernilai
berbunuh-bunuh. Kalau kamu nak wanita, kami berikan wanita. Tapi Nabi SAW tak. Walaupun diletak matahari belah kanan, bulan belah kiri, untuk ditinggalkan agama ni, Nabi kata aku tidak tinggalkan hinggalah Allah Ta'ala benarkannya atau aku akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menunjukkan fitnah pada Nabi tak jaya. Jadi sebab itulah orang Yahudi, memang Yahudi ini adalah bangsa yang paling bijak membuat strategi untuk menjatuhkan orang yang baik, seumpama Nabi SAW. Ya, makanya antara fitrah mereka dalam mazhab. Ini adalah asbabun nuzul.